Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi dan kali ini pertemuan kita lebih istimewa kerana apa? Kita bertemu dalam bulan Ramadan. Okay. So macam mana, puasa ke tidak hari ini? Harap-harap puasa lah ya. Puasa bukan sebab nak raya. Raya pun dah tak berapa nak sangat dah sekarang ni kan. Okay? Jadi puasa tu elok-eloklah kita perempuan. Kalau yang tak puasa tu pandai-pandai lah juga kan. Okay, tapi tak apalah, kita tak nak bincang tentang puasa hari ni. Kita nak terus masuk kepada perbincangan hadis kita yang ke-29 dan insya-Allah hari ini kita akan menghabiskan perbincangan hadis kita yang ke-29. Okay, masih ingat lagi kita bincang tentang apa dalam hadis ini? Tentang Muaz ibn Jabal kan, yang bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan apa? Apa dia? Berkenaan dengan? Ya, sila jawab. Memang tak dengar lah Ustazah. Okey, berkenaan dengan pintu pula. Berkenaan dengan amalan. Amalan yang boleh membuatkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan yang boleh membuatkan seseorang jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita dah bincang tentang hal itu pada minggu yang pertama dalam kuliah online kita kan. Kemudian kita masuk kepada perbincangan yang kedua berkenaan dengan pintu-pintu kebaikan yang Nabi SAW jelaskan kepada Muaz ibn Jabal. Okey, sebagai pelengkap kepada amalan-amalan wajib yang Nabi SAW sebutkan sebagai amalan yang boleh membuatkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah dan menjauhkannya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW beritahu kepada Muaz tentang pintu-pintu kebaikan yang dah kita bincangkan selama 2 minggu, iaitu pintu kebaikan pertama ialah berkenaan dengan puasa sebagai perisai, kedua berkenaan dengan sedekah sebagai penghapus dosa, dan yang ketiga, ini adalah perbincangan kita pada minggu lepas, berkenaan dengan solat malam juga dikategorikan sebagai pintu-pintu kebaikan kerana apa? Boleh menghapus dosa seseorang hamba. Dan hari ini kita akan sambung perbincangan hadis kita yang ke-29 yang mana Nabi SAW selanjutnya Nabi bertanya kepada Muaz ibn Jabal. Nabi kata kepada Muaz ibn Jabal, apa dia? Thumma qal, okay, kalau kita rujuk pada muka surat 267, muka surat 267, kalau kita lihat kepada bahasa Arabnya di situ kan, masuk kepada perenggan yang terakhir di bawahnya itu, Nabi pun bertanya kepada Muaz ibn Jabal, thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi, qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Okay, Nabi kata, maksudnya di sini Nabi tanya kepada Muaz, mahukah aku tunjukkan kepadamu pokok dari agama ini, iaitu kita panggil sebagai perkara yang paling penting dalam agama kita, dan juga Nabi tanya tiang kepada agama dan kemuncak kepada agama kita. Lalu Muaz pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Dan Nabi pun memberitahu kepada Muaz bahawasanya pokok agama ini adalah Islam, iaitu berserah diri. Tiang dalam agama kita adalah solat, dan puncak ketinggian agama kita adalah jihad. Okey, dan di sini
kita lihat kepada penerangannya pada muka surat 276, syarah ya bagi kalimat ataupun kata-kata yang Nabi SAW sampaikan kepada Muaz itu tadi. Boleh kita rujuk pada muka surat 276, iaitu pada subtopik pokok agama, tiang dan puncak ketinggiannya. Sabda Nabi SAW, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih." Qultu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu." Okay, tadi kita dah baca ya tentang hal itu. Terjemahannya juga tadi saudara dah baca. Terus masuk kepada di bawah itu ya penerangannya pokok agama. Okay, pokok agama yakni agama yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu Islam. Maknanya dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang menjadi titik permulaan untuk kita beramal soleh dan sebagainya ialah bila kita menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Islam. Okay, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kita beriman, tetapi kalau kita tak menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak berguna. Ramai orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Dan ramai juga orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Tapi adakah dengan keimanannya dan keislamannya itu tadi menjadikan dia seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Menyerahkan diri kepada Allah ni maksudnya ialah melaksanakan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Okey, adakah sedemikian? Belum tentu. Sebab itu pokoknya ataupun perkara utama dalam agama kita ialah berserah diri kepada Allah. Okey, berserah diri kepada Allah. Baik, seterusnya ialah tiang agama. Tiang agama adalah tunggak yang menjadi dasar berdirinya agama. Sebagaimana halnya bangunan berdiri di atas tiangnya, maka itu adalah salat. Dalam agama kita, agama Islam ni kan, tadi dah kata dia punya mainnya Ra'sul amri dalam agama kita adalah Islam. Dan tunggak yang mendirikan agama kita adalah solat. Kita mengerjakan solat. Kita dah bincangkan pada minggu-minggu yang lepas tentang Nabi SAW mengatakan bahawasanya amalan masukkan kita ke dalam syurga Allah adalah solat kan? Dan menjauhkan kita daripada neraka Allah, solat. Nabi sebutkan sedemikian. Okay? So di sini kita dah namanya Muslim, ya, Muslimah. Kita dah namanya Muslimah ini. Kemudian, kita nak tegakkan agama tu bagaimana? Pertama, ialah dengan jaga solat kita. Itu adalah tiang dalam agama kita. Umpama sebuah bangunan. Bangunan kalau tak ada tiang, boleh berdiri? Tak boleh. Bangunan tu akan goyang. Begitu juga dengan agama kita. Bila kita menjadi seorang Muslimah, kita tak solat, makanya keislaman itu dia boleh menjadi goyang. Sebab itu ada dalam Al-Quran, Allah sebutkan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu dia mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan juga perkara-perkara yang mungkar. Sebab itu bila kita solat, insya-Allah solat itu dia mampu. Okay, kalau solat yang betul-betul ya, solat yang betul-betul. Ada orang solat je tak betul. Maksud tak betul ni ialah kalau orang yang solat yang sebenar-benar solat, dia mampu mengubah kepribadiannya menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau solat kemudian diri tak baik, maknanya ada problem. Ada problem tentang kefahaman agamanya, ada problem tentang amal ibadahnya. Kena kita ni sebagai seorang muslimah perlu muhasabah kembali. Muhasabah kembali. Okay, tentang kefahaman kita terhadap agama kita, akhlak kita dan juga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Kerana fungsi solat itu dia mampu untuk mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Sebab itu dalam hadis ini Nabi kata ia adalah tiang. Bila kita menegakkan solat ataupun kita melaksanakan solat itu tadi, bermakna agama kita, iaitu tentang kefahaman kita, pengamalan agama kita, dia akan menjadi kukuh dan utuh. Jika tidak, dia akan goyang. Okey, dia akan goyang. Baik, seterusnya di sini puncak ketinggiannya, puncak ketinggian dalam agama kita iaitu yang paling tinggi dan paling puncaknya adalah jihad.
Dan ini menunjukkan bahawa jihad adalah amal yang paling utama setelah amalan-amalan wajib. Sebagaimana di sini dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, maknanya ada hadis yang lain daripada Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kemudian Nabi kata apa? Imanun billahi wa jihadun fi sabilih. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Tapi apakah yang dimaksudkan sebagai jihad di sini? Apakah yang dimaksudkan dengan jihad dalam hadis Nabi ini? Sehingga Nabi menyebutkan ia merupakan puncak dalam kita beragama. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali sebagai satu amal yang wajib setelah satu amal yang utama setelah amalan-amalan wajib kita. Adakah jihad itu kita fahami dengan kita berperang berhadapan dengan musuh? Adakah itu saja? Tidak ya muslimah. Maksud jihad ini adalah luas. Kita dalam agama kita, pengertian jihad dia bukan hanya semata-mata kita bataskan kepada keluar berperang. Berperang berlawan dengan musuh. Bukan itu. Tetapi dalam agama kita, maksud jihad ini adalah luas. Antaranya, ada di kalangan para ulama menyebutkan bahawasanya jihad ialah kita mengerah sepenuh kemampuan kita untuk berjuang pada jalan Allah dengan nyawa, harta, lisan, iaitu ucapan kita dan lain-lainnya. Okay, daripada penerangan itu tadi, bila dikatakan kita mengerahkan kemampuan kita, itu kita buat bersungguh-sungguh. Okay, jihad ini kita buat dengan bersungguh-sungguh, dengan memperuntukkan semua masa, memperuntukkan semua tenaga kita untuk berjuang pada jalan Allah, bukan hanya semata-mata dengan nyawa kita. Nyawa ni kalau tadi kita faham ialah keluar berperang tadi. Okey, tetapi ada beberapa aspek lain juga yang boleh kita letakkan ia sebagai jihad. Itu mengerahkan segenap kemampuan kita untuk berjuang di jalan Allah dengan lisan. Itu dengan lidah kita. Dengan harta kita. Harta ni maknanya membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah. Ini juga boleh dipanggil sebagai jihad. Dan juga lain-lainnya. Walaupun kita tidak menafikan di sana ada beberapa ulama tetap meletakkan jihad ini dengan definisi perang semata-mata. Tetapi kita lebih cenderung kepada definisi ataupun maksud jihad yang lebih umum. Okey, jihad yang lebih umum. Maka di sini kita lihat ya, kenapa begitu? Kerana ada sabda Nabi SAW yang lain yang menunjukkan kepada kita bahawasanya jihad bukan semata-mata jihad kita keluar berperang lawan dan membunuh musuh. Tetapi ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan sanad yang sahih, yang mana Nabi kata apa? Afdalul jihad ayu jahada. Sebaik-baik jihad ialah dia berjihad, iaitu berjihadnya seorang lelaki nafsahu wa hawahu, berjihad dengan nafsunya dan berjihad dengan dirinya dan hawa nafsunya. Okey, baik, macam ni kita letak satu makna yang lebih mudah. Sabda Nabi SAW tentang hadis ini, yang mana Nabi kata apa? Sebaik-baik jihad ialah bila kita berjihad melawan diri kita dan juga hawa nafsu kita. Okey, hadisnya sahih. Ini menunjukkan bila Nabi SAW mengatakan hal yang sedemikian, ini menunjukkan bahawasanya jihad dia bukan hanya semata-mata kita menggunakan pedang. So jangan salah faham. Lebih-lebih lagi dalam konteks kita pada hari ini, konteks kita di Singapura hari ini. Okey, dan kita sebab kita penduduk di Singapura lah kan, so konteks kita perlu mengambil maksud jihad itu dengan maksud yang lebih umum. Okey, bukan dengan berperang, menggunakan pedang, membunuh musuh, bukan begitu. Tetapi yang paling baik untuk kita ialah berperang dengan
diri, iaitu berjihad dengan diri dan juga hawa nafsu kita. Kerana apa begini? Kita, kalau ini dipanggil sebagai yang paling utama kerana begini ya muslimah, kita kalau kita tak perangi diri kita terlebih dahulu, maksud perangi diri kita ni, kita mengekang perkara-perkara yang tak baik lah yang kita nak buat. Kalau kita tak berjihad dengan hawa nafsu kita terlebih dahulu, bagaimana kita nak berjihad pada satu tempat yang lebih besar, iaitu peperangan? Betul tak? Kita kalau tak lawan nafsu kita, contohlah, kalau kata contohlah, mungkin kalau kita hidup pada zaman Nabi, pada zaman Nabi dahulu, dikeluarkan satu arahan untuk keluar berperang. Kalau pada masa itu kita tak lawan hawa nafsu kita, agak-agak nak pergi perang ke tidak? Kita mesti takut kehilangan nyawa, takut nak tinggalkan keluarga, kan? Takut harta benda yang ditinggalkan semua, tidak ada orang yang selenggarakan. Kita akan takut. Tetapi apa yang menyebabkan orang itu je keluar berperang di jalan Allah pada zaman Nabi SAW tanpa ada memikirkan tentang harta, tentang anak isteri yang ditinggalkan, ialah kerana apa? Dia berjihad dengan nafsunya terlebih dahulu. Betul tak? Itu paling penting. So kita, jangan kita berangan lah, saya kata. Jangan kita ni berangan nak pergi jihad macam gitu kan. Kalau diri kita ni masih lagi lembik. Kita puasa sekarang kan, kita puasa. Baru berapa hari ni dah rasa macam dah tak larat dah. Apatah lagi ya kita nak pergi medan perang tu kan. So perang dulu dengan amal ibadah ni. Tengok diri kita ni bagaimana. Sebab itu Nabi kata ini adalah sebaik-baik jihad. Kita perang dengan hawa nafsu kita sendiri. Ia adalah sebaik-baik jihad. Sebab itu kalau kita buka dalam kitab Zadul Ma'ad yang telah dikarang oleh Imam Ibn Al-Qayyim, diletakkan jihad ini ada beberapa peringkat. Jihad itu ada beberapa peringkat. Bukan terus-terus kita faham jihad itu dengan maksud untuk pergi berperang. Bukan begitu. Tetapi jihad ini antaranya yang pertama, kalau kita rujuk dalam kitab beliau kata apa? Jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu letakkan pada tempat yang pertama. Bagaimana untuk cara untuk berjihad melawan nafsu itu disebutkan ada empat perkara. Satu ialah, saya nak fokus tentang melawan hawa nafsu tu sebab ini penting. Satu ialah kita melakukan jihad terhadap diri supaya kita mempelajari petunjuk dan agama yang sebenar-benarnya. Ini juga jihad. Okey? Sebab kadang-kadang ya muslimah, ada antara kita yang rasa kita ni dah begitu pandai sangat-sangat. Okay, yang rasa kita malas nak pergi kuliah, rasa kita sekarang tak boleh pergi kuliah dah. Okeylah, sekarang mudah. Kita tengok kuliah di online. Kadang-kadang dah kuliah online ni pun orang tak tengok ya muslimah. Orang tak tengok. Kita cakap pumpang kat sini kan. Kita berbual ni kan. Puasa tekak kering dah ni. Kita berbual ni, orang malas nak play, nak dengar kita berbual ni, malas. Padahal senang saja. Tak perlu keluar, tak perlu untuk kita habiskan duit tambang kita kan, tak perlu duduk tu dengan kitab ke apa kan, semua tak perlu. Tinggal play sahaja, dengar. Kan? Itu pun mungkin ada antara kita yang masih lagi berkira nak belajar ke tidak. Masih lagi yang berkira. Ada berkira. Ataupun ada yang tak kuasa lah. Ini kena dilawan perasaan itu. Melawan diri kita kan yang rasa kita ni dah cukup bagus, dah cukup pandai lah. Sebab kadang-kadang ada orang rasa tak perlu lagi nak belajar agama. Sebab kata tak apalah, dah tahu. Cakap pasal jihad ni pun dah tahu. Aku faham dah semua tu, tak payah cakap. Nak cakap pasal solat malam, tak payah, dah tahu dah semua tu, tak payah cakap dah. Nak cakap pasal puasa, tak payah. Banyak kali, every year, every week, semua orang akan cakap benda yang sama. Tapi, kena ingat, tentang agama ini, hari ini kita belajar, mungkin esok lusa ataupun malam nanti kita dah lupa tak selalunya. Sebab itu tentang agama ini, ia perlukan kepada peringatan tanpa henti sampai bila-bila. Sebab itu kita kena belajar. Dan ini jihad namanya kalau kita dapat lawan kemalasan kita untuk belajar agama. Jihad melawan hawa nafsu. Okey, jihad melawan hawa nafsu tu yang mengatakan kita tak perlu untuk belajar agama sebab kita dah tahu macam mana nak solat. Tapi belum tentu kan solat kita solat yang betul kan?
Mungkin dulu kita kecil-kecil, kita belajar solat, kita ikut je mak kita solat. Tapi sekarang, takkan kita nak solat macam itu juga. Bukan saya nak suruh tambah apa, maksud saya lah, kita belajar memperhalusi solat kita. Belajar lagi bagaimana kita ni, ada bacaan-bacaan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain, yang boleh kita belajar. Okay? Dalam solat tu tadi. Macam mana? Kita belajar mungkin pandangan-pandangan yang lain tentang cara solat sebab kita ni ada berapa mazhab, ada 4 mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin mazhab Hanafi lain, mazhab Maliki lain, mazhab Hanbali lain kan, mazhab Syafi'i lain. Kalau kita belajar, kita buka minda kita buka hati kita, lawan semua itu kita belajar, kita tak jadi orang yang cepat melatah atau muslimah. Tak jadi cepat melata. Kita nampak mungkin ada kawan kita solat cara je lain, kita tak katakan terus dia, kau ni kafir. Tak cakap macam tu. Tak kita kata kau salah ke apa ke, kafir tu kasar sangat maaf ya. Kau ni buat benda, kau ni salah, kau salah. Tapi kita akan lebih berlapang dada. Kerana apa? Pada awal lagi kita dah lawan nafsu kita yang malas tu tadi untuk belajar. Bila kita belajar, kita dah faham banyak perkara, kita faham banyak isu dalam agama kita, apa yang berlaku di sekitar kita, kita akan tenang. Tenang dan kita tak menghukum orang lain sebagai salah dan tak tahu. Yang tak tahu dan salah itu sebenarnya adalah kita. Tapi awalnya macam mana kita nak jadi orang yang tenang itu tadi, ialah dengan kita menjadi orang yang melawan nafsu kita untuk jadi orang yang rajin. Belajar agama dengan betul dan belajar agama dengan konsisten. Okay? Supaya kita jadi muslimah yang berilmu. Ini penting. Yang pertama tu. Sebab tu tadi saya kata, dia bukan hanya semata-mata kita lawan, kita keluar pergi berperang, jihad ni. Bukan begitu. Tapi bagaimana kita ni lawan diri kita, lawan kemalasan, lawan rasa diri dah bagus sangat. Itu yang perlu kita lawan. Nafsu kita. Okay? Baik. Seterusnya, yang kedua disebutkan tentang macam mana kita nak lawan hawa nafsu tadi. Tadi dengan belajar kan, supaya kita dapat ilmu yang betul. Kedua ialah kita lawan supaya diri kita, supaya kita dapat amalkan ilmu yang kita peroleh tadi. Ialah kita nak belajar tadi dah dapatkan ilmunya semua kan. Dah belajar hadis yang ke-29. Yang pertama kita dah belajar apa yang Nabi SAW sebutkan. Nabi kata tentang solat 5 waktu, bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kan? Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kefahaman kita tadi, pengetahuan kita tadi, adakah kita amalkan? Adakah kita ada kekuatan untuk amalkan apa yang kita tahu? Maka di sini ia sekali lagi menuntut diri kita untuk melawan nafsu kita yang merasakan bahawasanya tak payah nak beramal. Sikit-sikit sudah beramal. Kadang-kadang begitu juga diri kita. Okay? So di sini, bila kita dah belajar kan, kita nak belajar, tadi kita dah belajar, kita nak amalkan. Kita lawan kemalasan kita agar tidak melaksanakan ataupun mengamalkan apa yang dah kita pelajari tadi. Apa yang kita dengar, ayat Al-Quran yang kita baca, hadis Nabi SAW yang dah kita bincangkan. Kalau contohnya, pada minggu lepas kita bincangkan tentang apa? Ingat lagi? Ingat lagi tak? Tak apa, kalau tak ingat boleh play balik video minggu lepas. Okay? Berkenaan dengan solat malam, kita bincang. Nabi sebut ia sebagai pintu-pintu kebaikan. Di situ, kalau kita belajar, kita dengar perbincangan itu tadi kan, yang dah kita dengar tadi, kemudian terus kita amalkan, maknanya di situ kita melawan diri kita. Jihad tadi untuk bangkit beramal soleh. Itu juga dipanggil sebagai melawan hawa nafsu. Baik, seterusnya lah menyampaikan. Berjihad terhadap diri supaya berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Jadi macam mana kita, bila kita dah belajar, kita dah amalkan, adakah kita nak menyampaikannya kepada orang lain? Ni pun kadang-kadang kita problem juga kan. Kita nak sampaikan ke tidak? Tak apalah, nanti kan cakap orang marah pula kan. Sampaikan ini ada banyak caranya muslimah ya. Tak semestinya kita pergi panggil dia, kita buat kuliah duha kat depan dia. Tak semestinya begitu. Menyampaikan ni kadang-kadang berdakwah. Saya nak kata dengan berdakwah. Dakwah ni ada banyak cara dia. Okay, ada banyak caranya. Tak semestinya kita berdakwah macam mana ustazah berdakwah. Buat video, buka kitab, baca, ajar. Bukan begitu. Tak. Tapi ada satu dakwah namanya dakwah bil hal. Itu dakwah dengan kita menunjukkan diri kita, keadaan kita bagaimana. Kan?
menunjukkan dengan akhlak kita yang baik, itu dakwah namanya. Kita dah belajar kan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua itu tadi kan. Kita amalkan. Lalu terterap semua itu tadi dalam diri kita. Dan orang lain melihat apa yang kita lakukan. Dan kadang-kadang dakwah ini dia tak perlu untuk kita suruh. Tapi cukuplah dengan orang melihat kita tu bagaimana. Akhlak diri kita bagaimana. Bila orang melihat, Masya Allah, Tabarakallah, akhlak kita semakin baik, tutur bicara kita semakin baik, kan? Tindakan-tindakan kita semakin baik. Kerana apa, kita adalah orang yang berilmu, dia juga ingin jadi sebagaimana kita. Dengan hanya melihat diri kita. Maknanya dia pun ingin belajar. Dia pun ingin sama-sama tuntut ilmu. Sebab apa? Bagi dia, beginilah contohnya orang yang berilmu. Semakin dia berilmu, semakin baik keadaan diri dia. So ini secara tidak langsung kan kita menyampaikan kepada orang di sekitar kita. Bagaimana apa yang kita belajar tadi, bagaimana ianya mengubah keadaan diri kita menjadi muslimah yang lebih baik. Itu yang kita inginkan bila kita dah belajar tadi. Okey, baik. Seterusnya ialah berjihad dengan kesabaran ketika mengalami kesukaran dan siksaan. Siksaan tu maksudnya kesukaran lah. Azab ni perkara-perkara yang sukarlah dalam hidup kita. Okay, kita sabar dalam hal itu. So, ini kita panggil sebagai jihad juga dengan hawa nafsu. Okay, so ada 4 peringkat tadi. Jihad dengan hawa nafsu, dan ia adalah penting untuk diri kita, yang Nabi kata ia sebagai puncak kepada agama kita. Okay, dan ia adalah hal yang paling utama yang perlu kita lakukan. Sebab kita ni kalau tak jihad dengan hawa nafsu kita, kita akan jadi orang yang malas untuk beramal ibadah atau muslimah. Sebab tu kita nak bangun malam tu juga adalah jihad. Okay? Kita nak duduk dengar kuliah ustazah ni, tak tahu dah berapa minit apa jam kan. Ni kapal terbang pula. Berapa minit apa jam ni kan. Kita nak duduk ni pun jihad tau sebenarnya. Bukan mudah. Kan? Dah dengar tu, nak catat, nak buka buku, bukan mudah. Dia berlawan dengan diri. Ini dipanggil sebagai jihad hawa nafsu. Dan kalau kita berjaya melawan hawa nafsu kita tadi kan, bermakna kita juga adalah orang yang berjaya. Dunia dan akhirat. Okey? Baik, seterusnya kita nak tutup hadis ini, perbincangan hadis kita yang ke-29 ini dengan sabda Nabi SAW yang seterusnya. Okey, Nabi tutup perbincangan Nabi dengan Muaz ibn Jabal, yang mana bermula daripada perbincangan apa? Amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah dan menjauhkannya daripada neraka Allah. Maka di sini Nabi tutup perbincangan Nabi dengan Muaz dengan satu lagi persoalan. Ala ukhbiruka bimilaki zalika kulli. Mahukah aku kabarkan kepadamu yang mengendalikan semua itu? Jadi Nabi tanya kepada Muaz, nak tak aku kabarkan kepada engkau? Nak tak aku beritahu kepada engkau yang boleh mengendalikan semua itu, semua perkara-perkara yang dah Nabi sebutkan kepada Muaz tentang amalan-amalan yang memasukkan dia ke dalam syurga Allah dan menjauhkannya daripada neraka Allah. Amalan-amalan yang membuka pintu-pintu kebaikan. Okey, perkara yang menjadi pokok agama kita iaitu Islam. Perkara yang menjadi tiang agama kita iaitu solat. Perkara yang menjadi kemuncak dalam agama kita iaitu jihad tadi. Kesemua ini Nabi tanya kepada Muaz, inginkah engkau aku beritahukan kepada engkau apakah perkara yang boleh mengendalikan semua itu tadi? Mengendalikan semua itu tadi. Lalu apa kata Muaz? Qultu bala ya Rasulullah. Muaz kata, ya wahai Rasulullah. Dan di sini Nabi pun buat fa'akhaza bilisanihi qala kuffa alayka hadha. Nabi pun buat begini. Nabi isyaratkan ataupun Nabi pegang lidah beliau ni. Nabi tunjuk ini. Okey. Nabi kata apa? Tahanlah ini. Tahanlah ataupun jagalah. Ni, tu lidah kita. Dan qultu, Muaz pun bertanya kepada Nabi SAW. Muaz tanya kepada Nabi SAW, kenapa?
Harap-harap dekat dalam video ni tak bunyi. Okay, Muaz tanya kepada Nabi SAW setelah Nabi SAW kata kepada Muaz, tahanlah, iaitu jagalah lidah ini. Muaz tanya, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Dan Nabi pun kata kepada Muaz, sakilatska ummuka wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Iaitu Nabi kata kepada dia, apakah ada yang menyebabkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka, okey, dengan wajahnya, selain hasil usaha lidah mereka? Tadi kan Muaz tanya kepada Nabi, kita ni, Nabi, adakah kita ni akan dicampakkan ke dalam api neraka kerana ucapan yang kita ucapkan? Dan Nabi kata apa? Ya. Adakah seseorang manusia itu dia menyangka bahawasanya dia tu tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka kerana ucapannya, dan cara dimasukkan ke api neraka lah ala wujuhihim, wajahnya, mesti dengan wajahnya dimasukkan ke dalam api neraka kerana perbuatan lidah mereka. Jadi di sini ya muslimah, keempat-empat perkara itu tadi dikendalikan oleh lidah kita. Kenapa sedemikian? Kenapa Nabi kata begitu? Yang nak kontrol amalan kita, okay, amalan wajib kita, amalan sunnah kita, perkara-perkara yang membuka pintu-pintu kebaikan tu kan, perkara-perkara yang menjadi puncak agama kita, yang menjadi tiang agama kita, perkara yang menjadi pokok dalam agama kita, iaitu main dalam agama kita tu tadi, yang mengendalikannya adalah lidah kita. Kenapa sedemikian? Siapa ada jawapan? Kalau jawab, saya pun tak dengar. Sayanglah ya. Dah lama saya tak dengar jawapan orang. Okey, begini. Kerana begini ya muslimah, kita lihat begini. Kita kalau jadi orang yang menyembah Allah, kan, ini perkara yang Nabi SAW sebutkan sebagai amalan yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah, dan amalan yang boleh menjauhkan kita daripada neraka Allah. Kalau kita menjadi orang yang menyembah Allah, kita melaksanakan solat, kita mendirikan solat, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menjadi orang yang membayar zakat, kita menjadi orang yang menunaikan haji, tapi kalau mulut kita jahat pun tak guna. Bukan, saya tak kata amalan itu terhapus ya, bukan begitu, tetapi ianya menjadi sesuatu yang tidak membentuk kepribadian kita menjadi orang yang baik. Okey, tidak membentuk menjadi kepribadian kita yang sebagai orang yang baik. Kerana apa? Dengan lidah kita tadi, walaupun kita solat, kan, tapi lidah kita jahat, dia akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah. Okey, dengan lidah kita yang jahat tadi, okay, walaupun kita jadi orang yang berpuasa siang malam, tak ada puasa. Walaupun kita menjadi orang yang berpuasa, okay, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, kita puasa kan. Tapi kalau lidah kita jahat, adakah ianya berguna untuk kita? Tak. Kerana lidah kita, dia akan tetap bawa kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata ia adalah perkara yang mengendalikan semua itu. Okay, dia adalah perkara yang mengendalikan semua itu. Begitu juga tentang apa tadi? Sedekah, tentang sedekah kita, tentang solat malam, kan? Semua itu dia akan menjadi perkara yang kualitinya tak sebaik kualiti orang yang menjaga lidahnya. Sebab itu, kalau saya nak bawa lah tentang sebuah hadis daripada Nabi SAW, hadisnya sahih, di sini riwayatnya sahih. Mungkin banyak kali dah saya baca hadis ini kepada muslimah semuanya, tapi penting untuk kita ulang kembali, untuk kita ingatkan kembali betapa kita ni seharusnya menjadi seorang wanita yang menjaga lidah kita. Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang mana dia adalah seorang wanita yang sentiasa solat malam, seorang wanita yang sentiasa berpuasa, seorang wanita yang sentiasa dia bersedekah. Dengan sedekah yang terbaik ya muslimah,
Dia bukan sedekah yang sikit-sikit, tapi sedekahnya yang terbaik. Tetapi dalam masa yang sama, mereka kata kepada Nabi, wanita ini adalah wanita yang menyakiti jirannya dengan lidahnya. Maknanya mulutnya jahat. Kan? Dengan jiran tadi dia tak jaga. Ucap perkataan-perkataan yang menggoreskan hati, buat perkara-perkara yang menyebabkan jirannya tadi rasa terganggu dan sebagainya. Kan? Dan Nabi kata apa? Dia di kalangan penghuni neraka. Sama kan dengan apa yang Nabi sebutkan tadi? Yang Nabi kata kepada Muaz, adakah manusia itu menyangka bahawa dia itu tidak akan dicampakkan ke dalam api neraka kerana perbuatan lidah dia? Dan kalau kita nak kaitkan dengan hadis tentang wanita tadi, bukankah Nabi juga memberikan jawapan yang sama? Kerana lidah wanita tadi, walaupun dia buat perkara-perkara yang baik, tapi Nabi kata dia sebagai wanita ahli neraka. Berbeza dengan seorang lagi wanita yang Nabi SAW ditanyakan. Okay, wanita yang kedua, Nabi ditanyakan tentang diri dia, iaitu dia adalah seorang wanita yang solat. Tapi solatnya tak sebagaimana wanita yang pertama tadi. Dia adalah wanita yang berpuasa, tapi tak sebagaimana wanita yang pertama tadi. Mungkin dia solat cuma solat 5 waktunya. Solat sunatnya pun tak berapa nak banyak sangat, kan? Kemudian dia berpuasa, mungkin hanya berpuasa di bulan Ramadan. Tak berapa banyak sangat nak solat, nak berpuasa sunatnya, kan? Kemudian dia adalah wanita yang bersedekah, tetapi sedekah yang diberikan tak sebaguslah sedekah yang diberikan oleh wanita yang pertama. Namun wanita yang kedua itu tadi, dalam keadaan dia solat yang tak sebagus solat wanita yang pertama, dalam keadaan dia berpuasa tak sebagaimana puasa wanita yang pertama, dan dalam keadaan dia bersedekah tak sebagus ataupun barang yang disedekahkan tak sebagus sebagaimana barang yang diberikan oleh wanita yang pertama tadi. Namun dalam masa yang sama, dia adalah wanita yang tidak menyakiti jirannya, baik dengan semua orang. Nabi kata apa? Dia di kalangan penghuni syurga. Beza ya muslimah. Seorang wanita yang beramal soleh dengan menjaga lidahnya, dan seorang wanita yang beramal soleh tidak menjaga lidahnya. Beza situasinya. Beza status ataupun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kata di sini, lidah itulah yang mengendalikan semua perkara yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Jelas ya? Jelas kan? Saya harap hal itu jelas. Okey, baik. Saya kira ini sahaja. Sampai sini sajalah perbincangan kita pada hari ini. Okey, kita sebenarnya dah habis ya perbincangannya. Cuma saya tak baca saja penjelasan yang ada dalam kitab. Okey, kalau nak baca boleh baca. Saya cuma jelaskan dengan ringkas sahaja sebagai penutup kepada perbincangan Nabi SAW dengan Muaz ibn Jabal berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah, dan amalan-amalan yang boleh menyebabkan seseorang menyebabkan seseorang jauh daripada neraka Allah. Jadi Ustazah dah simpulkan semuanya dengan Nabi SAW mengakhiri hadis itu tadi dengan satu pesanan, kalau kita nak jadi orang yang beruntung dengan amalan-amalan kita yang tadi tu kan. Okay, kalau boleh saya ulangi, amalan-amalan kita yang wajib, amalan-amalan kita yang sunnah, kan, dan juga yang kita pegang sebagai Islam sebagai pokok agama kita, solat sebagai tiang kita, yang Nabi kata sebagai apa ni? Saya pun lupa lah tadi. Okey, sebagai Islam sebagai apa ni? Pokok agama kita, Masya Allah, Subhanallah. Islam sebagai pokok agama kita, solat sebagai tiang kita, dan jihad itu tadi kan sebagai kemuncak daripada agama kita tu tadi, ialah dengan menjaga lidah. Okey. Kalau nak kita mantapkan lagi perbincangan ini berkenaan dengan jaga lidah tu, okeylah, saya bagi lagi satu hadis supaya jelas tentang hal ini sebelum kita tutup. Satu lagi hadis yang mana Nabi SAW pernah pesan kepada kita, okey, bahawasanya seseorang bila dia bercakap kan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha, sesungguhnya seseorang yang benar-benar berbicara dengan sesuatu kata yang tidak jelas baginya, yang ada keburukan padanya. Bila kita ucapkan satu ucapan yang tak jelas,
Tak jelas tu maksudnya ialah sumbernya. Kemudian perkara yang remeh, yang mendatangkan dosa. Okey, perkara yang mendatangkan dosa. Lidah ni ya, kita bercakap dengan lidah kita tadi kan. Kita ucapkan lisan kita. Tadi kita ucapkan dengan perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya. Yang tak jelas tu tadi. Maka Nabi kata apa? Yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia akan terperosok ke dalam api neraka. Yang mana neraka itu jauhnya antara timur dan barat. Senang kata begini ya muslimah. Dosa dengan tidak menjaga lidah kita ini, okey, azabnya, balasannya yang akan Allah berikan ialah neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita sebagai seorang wanita kan, yang lebih-lebih lagi wanita ni suka sangat bercakap, okay, suka sangat sembang itu sembang ini, pastikan apa yang kita sembang adalah sembang yang berguna untuk diri kita, untuk orang di sekitar kita, untuk akhirat kita. Okey, itu saja muslimah untuk hari ini. Saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.